Enchanters, the time has come to be alive in the circle of Magi, where we will thrive with our brothers. Enchanters remind that time will not unwind. The dragon's crooked spine will never straighten into line. What we plead will be a faithful and decree, where a man will
scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars are. Rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet, to dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm, to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold, to hold you in a heated embrace. You flee, my dream come the morn. Enchanters, the time has come to be alive in the circle of Magi, where we will thrive with our brothers. Enchanters remind that time will not unwind, the dragon's crooked spine will never straighten into line. What we plead will be a faithful decree, where a man will
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada para pelajar semester akhir yang bakal menjalani LI untuk sudi mendengar taklimat semester akhir. Taklimat ini disampaikan oleh saya, Puan Syamsina binti Muhammad Anis, Pegawai Peperiksaan Politeknik Koma. Dan nanti kita akan pergi kepada semualah skop-skop tugas semua dan apa taklimat semester akhir ni sebenarnya. Baiklah, untuk taklimat semester akhir, kita akan membahagikan presentation ni kepada 3 bahagian. Dan di setiap bahagian, hujung bahagian akan terdapat satu kod. Dia macam fill in the blanks. So, siapa yang datang, dia akan tahulah kod-kod tu. So, pada bahagian pertama akan ada satu kod, bahagian kedua akan ada satu kod dan bahagian ketiga juga akan ada satu kod. Okey, nanti saya akan tunjuk. Sebentar. Kita pergi kepada pengenalan terlebih dahululah. Okey, unit penilaian peperiksaan ni saya pasti awak semua pun sudah ambil maklum. Dia terletak di kampus B, iaitu kampus di mana ada Jabatan Perdagangan dan juga program seni bina kebanyakannya. Jadi kita ada 3 orang, iaitu ketua unit pegawai peperiksaan itu sendiri, iaitu Encik Saiful Azmin bin Abdul Wahid. Saya, Puan Syamsina binti Muhammad sebagai pegawai penilaian dan bank soalan, dan juga Encik Nur Haswira bin Buyung Gadang, iaitu pegawai pengurusan rekod, data dan persijilan. Okey, di bawah unit exam pusat, setiap jabatan akan ada unit dia tersendirilah, unit peperiksaan di jabatan. Contoh macam kalau anda JKA, so ada unit peperiksaan JKA dan terdapat pensyarah-pensyarah yang bertindak sebagai AJK ataupun penyelaras peperiksaan jabatan. Jadi sepatutnya bila anda dah semua SEM nak masuk bagi LI ni, anda patut tahulah siapa anda punya KPPJ semua ya. Okey, dan KPPJ ni untuk 6 jabatan akademik dan juga 2 jabatan sokongan. Okey, ini yang kita cakap kod kehadiran lah. So maknanya awak dah dengar yang tadi. So ini adalah kod yang pertama. Kod tu lah. So awak kena ambil maklum. Sebab nanti kod ni wajib dicatat sebagai bukti kehadiran ya. Sebab nanti kita akan ada satu form, Google Form yang mana awak kena isi semua tu. Tak boleh kongsi, jangan kongsi. Siapa yang tak dengar tak dapat lah. Sebab kita nak rekod jumlah kehadiran. Dan pelajar perlu lengkapkan sebelum mengisi borang kehadiran. Akan diberi pada akhir taklimat lah. Nanti kita akan minta KPPJ bagi kepada semua lah. Alright, ini perkara wajib yang patut dilakukan oleh pelajar semester akhir. Okey, awak kena make sure awak punya jam kredit tu, kalau awak tengok kat awak punya slip pendaftaran semester, sesi semester, okey, awak kena tengok jumlah jam kredit awak berapa. Dan awak kena tambah jumlah jam kredit tu dengan jam kredit tamat dan supaya in the end jam kredit tamat awak kena 95. So katakan sekarang ni awak ada 17 je jam kredit, awak SEM 4 sekarang. Awak SEM 5. Okey, bila awak tambah dengan LI 10 jam kredit, itu memang cukup lah. So tak cukup 95. So maknanya ada kursus-kursus yang awak tak ambil. So bila awak tak cukup jumlah jam tamat ni, maknanya awak tak boleh lah. Tak boleh bergraduate. Okey? Alright. Dan tak boleh ambil LI sepatutnya sebab tak cukup jumlah jam tamat lah. Okey, lagi satu, kena patuhilah segala peraturan yang ada terkandung dalam buku arahan kita. Okey, mana nak dapat buku ni? Awak boleh muat turun dekat laman melalui portal kami, portal UPEP, iaitu upep.mypolytech.com. Okey. Dan sepatutnya sebagai pelajar semester 5, pelajar-pelajar dah tahu tidak boleh melakukan penyelewengan akademik dalam apa jua cara, termasuk dari segi penilaian berterusan ataupun peperiksaan akhir. So, you guys tak boleh buat plagiarism, copy paste, menumpang dan sebagainya lah. So, bila kita buat ni, kalau you guys buat, mungkin berkemungkinan markah awak akan dimansuhkan, mungkin akan ditahan dari menduduki peperiksaan akhir. Even PB ya. Dan juga MC lah semua. So tak boleh ada forgery. Jangan tiru tanda tangan orang lah. Tiru tanda tangan pensyarah atau ketua jabatan atau KP ya. Okey, itu satu.
And then bila nak menduduki peperiksaan memang wajib bawa slip menduduki peperiksaan dan kad pelajar awak. Okey, dua benda ni penting selain IC lah. IC memang kita tahu itu awak. Tapi bila awak bergelar sebagai pelajar Politeknik Hukum Umar, memang dari SEM 1 kita pun dah nasihat setiap semester memang kena bawa slip menduduki peperiksaan dan kad pelajar. Okey, rayuan keputusan peperiksaan ya. Rayuan keputusan selalunya pelajar semester akhir memang akan merayu. Merayu untuk apa? Keputusan peperiksaan sebab dia GB. Tahulah apa maksud GB, iaitu gagal berhenti. Makna gagal lah. Awak tak layak dianugerahkan sijil, awak takkan berkombo, takkan bergraduate, apa pun takkan sebab awak gagal. So, awak nak merayu, nak LP. Maknanya supaya awak boleh lulus penuh dan bergraduate, dapat sijil berkombo. So, tempoh rayuan kita akan buka 14 hari dari tarikh keputusan rasmi. 14 hari tak termasuk Sabtu Ahad lah. Dan kita takkan layan surat yang sampai melebihi tarikh atau tempoh masa yang ditetapkan. Okey. Selalunya ada dua jenis, iaitu rayuan keputusan, iaitu GB ke LP, dan juga rayuan semak semula. Rayuan semak semula ni macam lebih kepada grade. Maknanya awak rasa awak layak dapat A tapi awak dapat B+, macam tu lah. So awak nak naikkan, so awak boleh mohon lah rayuan keputusan semak semula. Dan ini bagi semua kursus yang ada peperiksaan akhir. Okey, cara-cara, proses. Setiap tahun pun, setiap semester benda yang sama, dan setiap semester kita dah bagi taklimat. Boleh rujuk laman web macam mana cara-cara lah untuk memohon. Okey. Dan kita tak akan proses rayuan yang untuk kehadiran. Sebab kehadiran tu di luar peperiksaan akhir. Rayuan untuk kehadiran bergantung kepada peratus kehadiran awak. So maknanya awak kena settlekan kehadiran awak sebelum memiliki peperiksaan akhir. Sebab apa ya? Sebab logiknya bila awak kurang bawah 80%, awak tak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir. So benda tu kena settle sebelum lah. Maknanya awak kenalah selalu datang kelas. Dan kalau awak rasa kehadiran awak kurang, awak ditahan, awak kena berbincang lah dengan awak punya pensyarah khusus, awak punya KP, KJ, penasihat akademik. Okey, itu saya harap semua faham lah. Okey, ini adalah kod kehadiran, maknanya second punya lah. So tadi awak dah tahu yang first, so ni second. So make sure awak catat lah. Alright, itu untuk yang second lah. Okey, selalunya kita akan ada bahagian FAQ lah. Okey, ni kita dah masuk bahagian ketiga lah. Okey, FAQ ni frequent asked question. Soalan-soalan yang kerap ditanya oleh pelajar. Bekas pelajar ataupun graduan lah. Jadi untuk semester akhir ni lebih kerap banyak soalannya. Okey, antara soalan-soalan yang ditanya ialah transkrip atau sijil termasuk kes kehilangan ya. Surat LP, waktu berurusan, and then pengesahan dokumen dan juga permohonan dokumen rasmi lah melalui talian atau telefon. Okey, untuk transkrip okey, kita ada satu transkrip provisional, iaitu transkrip sementara. Okey, kenapa adanya transkrip sementara ni? Dia hanya untuk pelajar yang tamat latihan industri. Maknanya dia habis LI, so dia perlukan transkrip sebab nak mahu kerja secepat mungkin. So kita ada option transkrip sementara. Okey, transkrip ni bukan transkrip rasmi lagi, sementara sahaja. Jadi boleh digunakan sementara menunggu transkrip rasmi lah. Okey, dan surat LP pelajar, itu surat lulus penuh pelajar, juga ada di dalam IPO masing-masing. Surat ni hanya akan dipaparkan selepas keputusan rasmi. Maknanya kalau katakan awak punya result 21, so lepas 21 baru adalah LP ni. Okey, di mana apa kegunaan LP ni? Awak patut tahu, LP ni untuk mengesahkan yang awak ni dah habis belajar di Politeknik Hukum Umar. Jadi besar kemungkinan sesetengah syarikat atau tak kisahlah, mungkin memerlukan surat LP. Dan surat LP ni boleh dimuat turun lah daripada laman web IPO masing-masing. Okay?
Okey, transkrip rasmi. Tadi yang saya bagi tahu transkrip sementara lah. Transkrip rasmi akan dikeluarkan selepas mesyuarat Lembaga Politeknik Malaysia. Okey, contoh macam latihan industri sesi Disember pada September. Kalau latihan industri sesi Jun selalunya pada bulan Mac lah. Time tu boleh ambil transkrip rasmi. Okey, selalunya bila transkrip rasmi dah keluar, pelajar akan berpusu-pusu ambil lah transkrip. Macam mana kalau ada kes pelajar tu tak boleh ambil, dia minta kawan dia yang tolong wakilkan? Boleh, memang boleh. Kita tak nak menyusahkan. Tetapi bila wakil kena jadi sebagai, kita kata macam, dia kena bertanggungjawab lah terhadap transkrip kawan dia. Kalau apa-apa terjadi kat transkrip tu, hilang ke apa, dia kena bertanggungjawab. Jadi untuk mewakilkan diri anda mengambil transkrip rakan-rakan anda, sekiranya rakan-rakan anda macam terlalu jauh nak balik, ataupun sekarang kita tengah COVID kan, so mungkin dia berada di kawasan yang COVID ataupun dia salah satu pesakit COVID, kita tak minta lah. Kalau salah satu macam tu, dia boleh minta tolong kawan lah wakilkan. Jadi sebagai kawan, awak jangan datang tanpa apa-apa dokumen. Kalau kita pergi mana-mana pun, kalau kita mewakilkan orang, perlu ada dokumen hitam putih. Jadi apa yang awak perlu bawa ialah surat mewakilkan, dan surat tu awak boleh tengok contoh daripada senior-senior ataupun daripada laman web, daripada Google, macam mana nak buat surat mewakilkan. Mesti dalam bentuk rasmi ya, bukan surat cacar marba. Okey, surat rasmi tu mesti ada sign hidup. Okey, apa maksud sign hidup? Sign hidup kawan awak tu, sebab dia yang buat surat rasmi, bukan awak sebagai wakil yang buat. Okey ya, jangan salah faham. Awak mewakilkan dia. So surat dia kena buat dan dia kena sign hidup. Bukan sign computer generated, bukan dia tiru-tiru sign, tak, sign hidup. Awak kena bawa salinan IC kawan awak, salinan IC awak, 2 je. Dan setiap orang, kalau awak mewakilkan kawan, 2 orang kawan saja awak boleh wakilkan, tidak boleh lebih daripada 2 orang. Itu adalah peraturan yang baru berkuat kuasa, memandangkan sebelum ni ada pelajar yang mengambil untuk 10 orang. Saya pun tak faham kenapa dia berani menanggung tugas macam tu tanggungjawab macam tu, sebab besar tanggungjawab dia. Awak ambil untuk 10 orang dan katakan dalam 10 orang ni seorang tu berniat jahat, kata saya tak pernah suruh dia ambil pun, awak yang kena. Sebab awak kena ingat transkrip ni dokumen rasmi. Macam contohlah keputusan SPM awak, takkan awak nak minta orang lain ambil kan? Macam tu lah. Alright? Okay, transkrip ada 2 version ya. Satu bahasa Melayu, satu English. Selalunya orang pelajar lah jarang nak minta English unless melainkan kalau tempat kerja tu perlu transkrip berbahasa Inggeris. Jadi untuk kes-kes macam ni akan dapat free ke? Tak Hanya yang akan dapat free adalah transkrip BM untuk kali pertama. Okay, transkrip Inggeris perlu dibayar. Dibayar berapa? Nak kena bayar berapa? Hanya wang pos RM10 sahaja. Okay, mana nak dapat wang pos? Pejabat pos, bukan di unit exam, bukan di PUO dan bukan juga dengan rakan-rakan anda. Anda kena pergi pejabat pos, beli wang pos RM10. Okey, dah dapat wang pos, kena attach surat rasmi untuk memohon transkrip bahasa Inggeris, slip-slip keputusan, attach together. Lepas tu, dekat wang pos RM10 tu, belakang tu ada atas nama siapa. Anda kena tulis, ikut betul-betul ya, Pengarah Politeknik Ungku Omar. Okey, bukan Tuan Haji Fisal, bukan pengarah PUO short form, bukan. Memang kena full sentence, Pengarah Politeknik Ungku Omar. Sebab bila anda tulis atas nama yang orang lain, bukan nama Pengarah Politeknik Ungku Omar, wang pos anda reject. So anda kena beli baru. Okey, dan juga jangan biarkan kosong kat belakang tu bahagian pengirim. Memang itu awak kena tulis lah. Okey, itu untuk transkrip surat LP. Okey, selalunya berapa tempoh masa transkrip? Jangan esok nak kerja, hari ni baru awak nak minta. Lepas tu awak cakap saya perlukan cepat sebab urgent, saya kena nak mohon kerja. Tak ada
Untuk transkrip ni memang akan ambil masa 2 minggu. Itu standard. Itu yang paling minimum. Okay. Awak kena sentiasa tengok laman web Politeknik Formal lah, dan juga laman web rasmi kita, UPEP, iaitu UPEP tu lah tadi, My Polytech tu. Okay. Kenapa 2 minggu? Urusan pentadbiran. Dan juga perlukan signature hidup. Jadi urusan bukan boleh dibuat dalam sehari. Dan juga kami perlu melihat balik result-result lama awak lah untuk membuat semula transkrip. Okey, jadi tempoh masa adalah 2 minggu. Saya harap itu jelas. Tak ada siapa akan call, tak ada siapa akan jumpa KPPJ cakap, "Puan, saya perlukan transkrip saya sebab esok saya termenduga. Saya datang dari jauh." Tak kisahlah awak jauh atau awak dekat, awak kena tahu tempoh masa yang diperlukan adalah 2 minggu. Okey, jangan tanya kenapa lambat sangat. Okey, memang itu tempoh masa diperlukan. Pelajar bukan seorang. Menghandle urusan ni hanya 2-3 orang saja. Okey? Tolong ingat tu. Okey, waktu urusan. Okey, sepanjang tempoh PKP, waktu urusan kita akan di shorten sikit kan lah. Sebab kita ada kekangan masa dan juga kekangan pegawai-pegawai yang untuk handle. Jadi untuk transkrip, pelajar boleh berurusan di kaunter UPEP. Okey, tadi saya cakap UPEP kat mana? UPEP dekat kampus B ya. Jangan pergi kampus A. Jangan pergi ke HEP. HEP tak handle bahagian transkrip. Unit peperiksaan. Okay, kalau awak nak pergi HEP, awak pergi HEP atau urusan-urusan lain lah yang tak ada kena mengena dengan exam ya. Okay, pengambilan transkrip ya atau sijil. Okay, sijil ni bagi yang kes-kes yang tak menghadiri konvo lah. Maknanya dia tak hadiri konvo, dia nak sijil. Dia konvo dia tahun 2012. So dia tak ambil sijil dia. So dia tiba-tiba insaf, dia terasa kesedaran tu dia nak ambil sijil dia. Okay, boleh datang, kita simpan. Melainkan kalau dia lupa yang dia pernah ambil, dia nak mohon baru. Okey, ada kes pelajar-pelajar bekas graduan yang hilang ingatan ya. Dia dah ambil sijil dia datang balik unit exam, dia kata saya tak pernah ambil. Jadi, yang itu clear cut, kita ada bukti tantangan. So bila kita tengok tantangan, kita nampak dia dah ambil, kita cakap, "Cik dah ambil, cik kena mohon semula." Okey? Okey, jangan jadi kes macam tu. So make sure awak kena ingat awak pernah ambil ke tak. Okey, waktu berurusan ya. Kalau pagi daripada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari, dan petang 2:30 petang hingga 4:30 petang sahajalah. Okay, itu untuk pengambilan transkrip dan sijil ya. Alright. Okay. Alright. Sijil diploma. Okay. Bila awak dah habis LI, okay, awak akan dapat transkrip dulu. Itu sebulan lepas tempoh mesyuarat lembaga lah. Okay, lepas tu dah lama-lama sikit tunggu, tibalah masa untuk berkonvo. Okay, selalunya makluman convocation akan diberikan, akan diwawarkan dalam laman web rasmi ataupun melalui platform-platform yang tertentu lah yang memudahkan bekas student untuk mengetahui. Jadi apa tujuan ada CJ ni? Okay, kenapa saya bercakap macam ni? Sebab ada pelajar pernah bertanya saya, CJ ni untuk apa? Okey, macam ni lah. Bila awak habis SPM, awak akan dapat CJ SPM. Betul tak? Untuk apa? Untuk sambung belajar, untuk mohon kerja, untuk mengesahkannya awak pernah belajar kat sini dan pernah berkonvo, pernah bergraduate. So CJ tu adalah buktinya. Alright. So CJ akan dikeluarkan pada convocation dan juga hari-hari yang selepas convocation. Tiada CJ dikeluarkan sebelum hari convocation. Tak boleh ya minta sijil awal, maknanya awak call sebab awak kata saya nak mohon masuk satu firm ni atau satu platform di mana mereka nak sijil. Nanti kalau saya tak bagi sijil, tarikh terlepas, so saya tak dapat pergi. Okey, kita faham. Ada setengah peluang tak boleh dilepaskan, tapi awak pun kena faham rules and regulations setiap institusi dalam pengeluaran sijil. Kenapa kita tak bagi CJ awal sebelum convocation? Kenapa? Sebabnya keciciran maklumat boleh terjadi. Dan kita pun tak pasti adakah sama ada tempat awak pergi tu legal ke tak. Okey? Dan mungkin orang boleh mengambil CJ anda ataupun data-data peribadi anda sewenang-wenangnya. Jadi bila time convocation, orang yang akan menerima adalah anda. Maknanya itu clear cut, memang confirm CJ tu milik anda. So tiada timbul isu
forgery atau penyalahgunaan, penyelewengan data dan CJ anda. Alright? Okay. Okay, saya lupa nak maklumkan. Tadi sepatutnya sebelum berkonvo, awak kena make sure waktu awak dekat poli lagi lah, make sure awak punya awak punya butir-butir peribadi, butir-butir penting macam nama, nombor telefon, alamat semua tu sama ya. Dalam e-portal awak, dekat IPO mesti sama. Make sure sebab apa? Sebab kadang-kadang bila pengurusan CJ, kita akan post CJ kepada yang dah bayar tapi tak datang konvo. Dia bagi alamat dah tak updated. Nombor telefon pun bila kita try to contact unreachable or this number is no longer in service. So ada case-case macam tu, which is basically you have to update your information punya details on your IPO dengan e-portal. That's the most important thing, okay? Kadang-kadang ada setengah ni dia tak update. So bila dia tak update, kita nak post pun susah. Bila kita call tak dapat. And then when we try to contact dia punya parents atau guardians pun tak boleh. Okay, kita tak dapat trace. So in the end, sijil tu macam kat sini je lah, tak dituntut. Okay, so just make sure lah you guys update you punya personal information. Okay, apa lagi yang selalu berlaku lepas awak semua dah habis belajar, okay? Sebelum nak tunggu konvo. Kadang-kadang bila awak nak mohon untuk sesuatu pekerjaan, awak memerlukan cop pengesahan untuk CJ anda, salinan CJ lah. So usually, student akan terus datang sini minta pegawai exam sahkan. Sebenarnya, bidang kuasa untuk mengesahkan bukan hanya tertakluk kepada pegawai peperiksaan. Siapa saja penjawat awam yang berkelayakan DH41 ataupun DG41 pun, maknanya dia grade A ya, maknanya dia grade 41 ke atas, boleh mengesahkan. Maksudnya awak punya penasihat akademik, pensyarah khusus awak, ketua jabatan atau ketua program lah. Tak kisah, awak tak perlu datang sini. Macam contoh kadang kita pernah terima ada sekawan dalam 5 orang kot, tebal-tebal yang nak disahkan dan nak cepat. So kita cakap kita tak boleh buat cepat sebab kita pun ada kekangan dan urusan kerja kita masing-masing. Boleh kalau nak, tapi kena tunggu, bagi masa. Kalau boleh tunggu boleh, tapi kalau tak boleh cuba cari pegawai-pegawai lain yang bergrade 41 above lah. Right? Okay, harap-harap fahamlah semua. Sebab ni kalimat ringkas sahaja. Okay, kita cakap pasal tadi kita dah cakap transkrip. Kita tahu kita akan dapat transkrip BM. Transkrip BI kita kena apply. CJ pun kita akan dapat satu CJ saja. Kalau hilang CJ kena apply. So kita nak cakap pasal kehilangan pula. Okay, kehilangan ni bukan bermaksud kadang-kadang awak hilang. Kadang-kadang rumah terbakar, banjir ataupun apa-apa bencana alam kita tak cover. Okay, kita tak cover, kita tak ada insurance untuk CJ-CJ yang hilang atau rosak disebabkan bencana alam. Jadi kena apply balik. So macam nak apply, senang je, buat surat rasmi seperti biasa. Surat rasmi ya. Surat rasmi mohon untuk saya kehilangan CJ, saya nak mohon salinan. Okay, kena cakap salinan. Awak kena ingat apa yang awak dapat lepas tu adalah salinan, bukan CJ asal. Kat belakang tu nanti akan ada tulis salinan. So kena mohon seperti biasa. Kalau untuk kehilangan sijil, awak kena bagi one post RM50 atas nama pengarah. RM50 Kalau untuk transkrip, RM10 lah. Okay, proses transkrip hilang akan ambil masa 3 minggu. Sijil pula dalam 1 bulan maksimum. Okay, bergantung kepada availability pengarah dan juga bergantung pada ketersediaan dokumen awak tu lengkap atau tak. Okay, ada bekas pelajar kita pernah menerima aduan dari seorang bekas pelajar yang mengatakan proses terlalu lama untuk sijil. Okey, kita tengok dari tempoh surat tu sampai ke unit peperiksaan, bukan di pejabat pengarah. Surat-surat yang dipost oleh tuan-puan akan sampai ke pejabat pengarah untuk diminitkan terlebih dahulu. Dan kemudian akan baru sampai ke kita, baru kita akan proses. Saya cuma nak maklumkan, sekarang post laju agak lambat. Jadi cubalah option yang lebih laju seperti JNT ke apa, sebab memang post laju sekarang tengah
prosesnya agak lambat. So kadang-kadang ada student yang pernah hantar 2 minggu kita baru dapat ya. Itu atas kebijaksanaan masing-masing lah. Okay. Ada setengah bertanya kenapa tak boleh mohon through email. Okay. Okay tuan-tuan dan puan-puan. Perkara-perkara rasmi seperti dia tanya kenapa tak boleh scan. Ada yang pernah tanya, boleh tak tolong scan saya punya transkrip, boleh tak tolong scan saya punya CJ, hantar ke email saya. Okey, kenapa tak boleh? First kali, itu adalah maklumat sulit anda dan itu adalah kerahsiaan anda dengan institusi tempat anda belajar. Jadi katakan yang email tu bukan awak, orang lain. Menyamar je dia awak. Sekarang ni scammer kan ramai. Kita tak tahu pun siapa scammer tu. Jadi bila dia minta secara email, tak ke awak punya kerahsiaan dah tersebar? Macam itulah konsep dia. Lagi satu, benda ni rasmi. Transkrip rasmi, CJ pun rasmi, okay? Memang sepatutnya diri sendiri yang kena ambil by hand. Okay, untuk transkrip memang kena ambil sendiri. Memang kita tak akan buat secara email termasuk sijil. Kita nak menjaga kerahsiaan pelajar lah, data-data pelajar. Okey. Kalau dia nak mohon through telefon pun kita tak akan layan. Kita akan cakap balik, tuan, puan, sila buat surat rasmi ataupun rujuk kepada laman web kami. Itu saja. Okey, tata cara permohonan. Okey, macam mana kita nak buat permohonan ni kan? Okey, awak boleh rujuk kita punya portal lah. Portal UPEC kita iaitu http yang ni dibagi ni upep.mypolytech.com. Pada bahagian FAQ ada semua garis panduan dan tata cara untuk memohon. Boleh tengok situ. Itu paling lengkap setakat ni. Ataupun kalau susah nak tengok dekat kita punya Polytech tu, you guys boleh download apps UPEC PO. Okey, melalui Google Play Store. Bila dekat apps tu bolehlah tengok apa-apa yang ada. Okey, saya harap fahamlah. Okey, lagi satu ya untuk pengambilan sijil. Okey. Katakan you tak dapat ambil sijil. You kata boleh tak wakil ambil kan? Okey, wakil yang dibenarkan hanyalah your parents sahaja. Tak boleh kawan. Okey, sebab apa? Kita tak pasti kawan awak tu betul ke tak. Betul ke? Okey, dia kata dia kawan awak. Okey, fine, dia kawan awak. Tetapi sejauh mana yang dia tu kawan awak, masih kawan ke ataupun dah frenemies ke, tak tahu kan. Okey, so yang boleh ambil hanyalah mak bapak awak. Apa kes-kes yang kita membenarkan wakil untuk ambil sijil, mak bapak ataupun adik-beradik, hanya beberapa. Dia terhad kepada beberapa. Satu, dah meninggal, pemegang sijil tu dah meninggal, graduan tu dah meninggal, so mak bapak boleh ambil lah. Lagi satu, tempat dia tu sekarang tengah musim COVID kan, kalau tempat dia tu tempat red zone ataupun dia sendiri pesakit COVID, yes, parents dia boleh ambil. Itu saja. So yang lain memang kena ambil sendirilah. Alright. Okay, ini portal UPEC kita. So awak boleh tengok kat situ lah portal UPEC kita. Agak cantik, memang cantik. Semua maklumat ada di situ. Kalau katakan awak tak dapat maklumat di laman web, awak boleh dapat di laman web portal kita lah. Kalau awak tak dapat lah daripada pensyarah awak ke, daripada PA awak ke, daripada kawan-kawan awak ke, you have to go forward to look for the information by yourself lah. Tak boleh depends on people lah to give the information to you. Okay, itu lagi satu ni mobile apps kita, lebih kurang sama. Alright, ini adalah last kod kehadiran untuk hari ini. Okay, bila you dah dapat semua kod ni, saya harap awak semua faham apa yang saya terangkan tadi. Kalau tak faham, boleh rujuk balik kepada KPPJ ataupun kepada pegawai peperiksaan kami semualah. Okay, nanti link ni akan terdapat pada Facebook pegawai peperiksaan. So, pergi masuk Facebook pegawai peperiksaan. Awak kena isi hadiran beserta gabungan kod kehadiran lah. So, kan saya cakap tadi fill in the blanks kan. So, the first ada 3, second tu ada 4 kan. Betul? Yang third ni ada 3. So, kena make sure you ambil semua kod tadi. So, kalau terlepas lah. Sebab tu tadi saya cakap, sila beri perhatian dekat kod-kod tersebut. Okay, dan sebelum saya menghabiskan taklimat, sila like page kami untuk memudahkan urusan atau pertanyaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.